أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فاضره إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita beriktikaf di dalam masjid ini. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sama-sama akan berkongsi tentang apa yang berlaku di Ardus Syam, bumi Palestin. Jadi sebelum kita cerita tentang Tufan Al-Aqsa, ana rasa lebih elok ana share sedikitlah ya latar belakang sejarah Bani Israel ini, sebab kadang-kadang orang ramai lagi yang confused, yang dok kata Palestin itu milik Bani Israel lah, apa-apa lagi lah ya. Jadi kita bermula dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ini saya bagi ringkas-ringkas ya. Sebab biasa kalau saya cerita secara detail dia makan masa lama 2 jam setengah. Tapi saya difahamkan paling lama boleh sampai pukul 9 aja. Jangan saya faham gitulah. Ya, jadi kita cuba sampai pukul 9 insya-Allah. Yang pertama sekali Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Nabi Allah Ibrahim merupakan Abul Anbiya, bapa kepada Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang dia ni berasal daripada Babylon, Iraq. Setelah Nabi Allah Ibrahim dijatuhkan hukuman bakar oleh Namruz dan Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim, maka Nabi Ibrahim dengan isterinya Sarah keluar daripada Iraq, Babylon menuju ke Palestin. Dalam perjalanan nak ke Palestin, mereka singgah ke Mesir. Dan masa tu Mesir telah diperintah oleh Fir'aun. Dan untuk makluman kita semua, Fir'aun ini bukan seorang, ramai. Sebab tu dia ada jamak dia, Fara'inah, Fir'aun. Jadi di zaman Nabi Allah Ibrahim itu ada Fir'aun yang memerintah Mesir. Dan dia ada cerita panjang lah antara Sayyidatina Sarah dengan Raja Fir'aun ini. Saya ringkaskan ceritanya. Lalu raja ni dia cuba nak, bahasa tak eloknya, memperkosa Sarah, tetapi Allah Ta'ala tak izinkan. Lalu raja ni dia malu. Dia pun hadiahkan kepada Sarah seorang dayang istana yang selepas itu dikenali sebagai Hajar alaiha salatu wassalam. Lalu 3 orang ni daripada Babylon, asal daripada Babylon Iraq, 2 orang sampai dekat Mesir, bertemu dengan Hajar, meneruskan perjalanan masuk ke Palestin. Dan masa tu Palestin dah ada penduduk asalnya daripada bangsa Kan'aniyin. Duduklah Nabi Allah Ibrahim dengan 2 orang isterinya. Diringkaskan cerita, Hajar bersalin melahirkan Nabi Allah Ismail, dan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan supaya dipindahkan Sayyidatina Hajar ke Makkah Al-Mukarramah, dan di situlah kita sedia maklum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tinggal Sarah bersama Nabi Ibrahim di Palestin. Okey. Sarah mengandung ketika umur lebih kurang 80 tahun. Ya, kalau ikut logik akal kita memang tak logik lah 80 apa barang 80 kan. Dah monopause dah. Tapi ni Allah Ta'ala iza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun.
Lalu lahirlah Nabi Allah Ishaq alaihi salatu wassalam. Dan daripada Ishaq ini lahirnya Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Diringkaskan cerita, Nabi Allah Yaqub mempunyai 4 orang isteri dan beberapa belas orang anak. 12 orang anak lelaki yang kita semua sedia maklum, yang terkenalnya Nabi Allah Yusuf dan Bunyamin. Dan kita sedia maklum bagaimana Nabi Allah Yaqub ni dia terlalu sayang dekat Nabi Allah Yusuf, menyebabkan adik-beradik lain tak puas hati dan buat konspirasi. Akhirnya diorang buang Nabi Allah Yusuf dekat sebuah telaga. Dan disitulah Nabi Allah Yusuf alaihi salam dikutip oleh pedagang yang lalu kawasan tu. Diambil Nabi Allah Yusuf dan bawa ke Mesir. Panjang ceritanya, nak tahu detail baca surah Inna nahnu naqussu alayka ahsanal qasas. Kisah Nabi Yusuf detail dalam Al-Quran. Jadi apabila Nabi Allah Yusuf berpindah ke Mesir, diambil oleh pedagang ni, bawa ke Mesir, dan berlakulah apa yang berlaku. Ujian kepada Nabi Allah Yusuf dengan Zulaikha, dipenjarakan, dan akhirnya Nabi Allah Yusuf ini dibebaskan daripada penjara dengan sebab dia mentadbirkan mimpi raja. Dan raja pada zaman Nabi Allah Yusuf juga seorang Fir'aun. Betul kata tadi ada jamak dia, Fara'inah. Raja ni bermimpi, dia nampak 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Dan dia nampak 7 tangkai gandum yang berisi dan 7 tangkai gandum yang ada tangkai sahaja. Dia tanya semua, dia punya nujum 4 belalang, semua tak tahu apa benda maksud mimpi itu. Maka salah seorang banduan yang pernah dipenjarakan satu sel dengan Nabi Allah Yusuf bagi tahu dekat raja, ada seorang banduan pandai mentadbir mimpi, iaitulah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Lalu dipanggil Nabi Allah Yusuf, dan Nabi Allah Yusuf pun mentadbirkan mimpi itu. Maksudnya dia kata apa? Wahai raja, negara Mesir ini dia akan melalui 7 tahun musim subur. 7 tahun akan datang ni, tanaman menjadi, ternakan menjadi, tanah subur. Lepas daripada 7 tahun tu, Mesir akan menjadi kemarau selama 7 tahun juga. Maka bersiap sedialah wahai raja dengan simpanan makanan dan sebagainya, supaya tak jadi kebuluran di kalangan rakyat jelata. Diringkaskan cerita, berlakulah apa yang berlaku. Memula subur 7 tahun, dan raja ni bagus, dia dengar cakap Nabi Allah Yusuf, diorang ada stok makanan. Habis 7 tahun negara Mesir subur, masuklah kemarau. Dan kemarau ni bukan sahaja berlaku di Mesir, merebak sampai ke bumi Syam, dan antara bumi Syam ialah Palestin. Ketika itulah Nabi Allah Yaqub dengan anaknya yang lelaki 11 orang ni mengalami kesusahan, kebuluran. Lalu Nabi Allah Yaqub minta dekat anak-anak dia supaya pergi ke Mesir, minta bantuan dengan raja sana. Kod-kod raja tu boleh bagi bantuan. Lalu anak-anak Nabi Yaqub pun pergi minta bantuan, dan masa diorang jumpa menghadap tu, diorang jumpa siapa dia? Nabi Allah Yusuf yang telah Allah muliakan menjadi Menteri Perbendaharaan Negara ketika itu. Nabi Yusuf kenal muka ni semua ni aku kenal ni. Abang Long, Abang Ngah, Atih, Acik, semua dia kenal belaka. Tapi adik-beradik tak kenal dia. Sebab Nabi Allah Yusuf ni orangnya adalah handsome. Bila dia pegang jawatan, bertambah-tambah kehandsomean dia. Menyebabkan adik-beradik tak kenal dia. Padahal itulah adik engkau. Lalu berlakulah dialog antara Nabi Allah Yusuf dengan adik-beradik dia. Antara soalannya tanya, bapak kamu siapa? Sajalah dia tanya. Dia pun kata, bapak kami Nabi Allah Yaqub. Dalam tafsir kata Nabi Yusuf bila dengar dia sedih sebab dia rindu dekat bapak dia. Dia tanya, apa khabar bapak kamu? Dia kata, uzur, mata dah buta, menangis sejak terkenang ke anak dia. Lepas tu Nabi Yusuf tanya, korang adik-beradik berapa orang? Dia kata, kita orang adik-beradik 12.
Kenapa yang datang 10 orang aja? Mana lagi 2? Lagi seorang yang bongsu kena makan serigala dah. Dia kata. Nabi tu kata, akulah tu yang kena makan serigala tu. Yang korang kelentong abah tu akulah. Ya, tapi dia tak bagi tahu lagi masa tu. Dia biar je. Mana lagi seorang? Kata ada 12. Seorang mati kena makan serigala. Yang seorang lagi mana? Bunyamin. Adik-adik kata, sejak-sejak adik kami kena makan dengan serigala tu, yang nombor 11 tu lah yang menemani abah dekat Palestin. Okey. Nabi Yusuf pun bagi bantuan makanan dekat adik-beradik dia ni. Dan dia kata apa? Nanti kalau kamu nak bantuan tambahan, datang sekali lagi, bawa adik-beradik kamu yang ke-11 Bunyamin. Aku nak jumpa. Lalu dia pun balik daripada Mesir pergi ke Palestin, bagi tahu dekat Nabi Allah Yaqub, bagi tahu, wahai ayah, raja tu baik sangat. Dia bagi kita makanan, dia layan elok-elok. Dan dia kata dia nak bagi bantuan tambahan, tetapi dengan syarat kena bawa Bunyamin sekali. Nabi Allah Yaqub berat hati. Nabi Allah Yaqub kata, aku bimbang kalau aku bagi korang bawa Bunyamin, bimbang-bimbang Bunyamin kena tangkap pula, kena tahan macam mana Yusuf hari tu, tak tahu apa cerita. Lalu berlakulah cerita yang panjang antara anak dengan ayah ni, dan akhirnya dibenarkan Bunyamin pergi Mesir. Dan masa Bunyamin sampai kat Mesir itulah Nabi Allah Yusuf tengok Bunyamin, dia pun duduk bersama berdua-duaan dengan abang dia ni, dan dia pun kata, ana Yusuf. Wahai Bunyamin, aku Yusuf. Kan? Bunyamin ni sedih gila lah, sebab dah berpuluh tahun tak jumpa. Jumpa-jumpa, tengok-tengok adik bongsu dah pegang jawatan besar dekat Mesir. Cerita tu panjang. Akhirnya Nabi Allah Yusuf bagi tahu dekat adik-beradik, ana Yusuf wa hadha akhi. Kan? Akulah Yusuf dan ini saudaraku Bunyamin. Dan Nabi Yusuf kata dekat adik-beradik dia, pergi balik ke Palestin dan ajak ayah datang ke Mesir. Diorang pun balik ke Palestin, ceritalah apa cerita yang sebenarnya. Dan akhirnya Nabi Allah Yaqub, seluruh anak-anak Nabi Yaqub, Bani Israel, kan, Bani jamak kepada bin, dia panggil Banu, mulhaq, jam'il mudzakkari salim. Banu Israel, Bani Israel, asalnya banin, banun, anak-anak Israel. Dan Israel ni kita tahu kan, Nabi Yaqub alaihi salam, nama beliau dalam bahasa Ibriyah Israel. Isra dengan mana abdun, il dengan mana Allah, maknanya Abdullah. Jadi tuan-tuan tak ada masalah kalau tuan-tuan dapat anak lelaki besok bubuh nama Israel. Tak ada hal punya, okey. Sebab makna dia Abdullah. Cuma masalah lah nanti kan, kalau yang berdaftaran ke apa ke, kan, orang buat demonstrasi rumah kau tiap minggu, tu kau pandai lah jawab. Jadi itu Israel. Semua Banu Israel ini, anak-anak Nabi Yaqub, pindah ke Mesir di zaman pemerintahan Nabi Allah Yusuf, dan mereka pun beranak pinak dekat Mesir. Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa. Okey. Dia ringkaskan cerita. Sampailah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Mesir diperintah oleh Fir'aun yang lain. Sampailah satu zaman itu Fir'aun yang zalim itulah yang Quran sebut tu. Dan mulalah berlaku penindasan terhadap Bani Israel. Fir'aun ini dia mula start menindas Bani Israel. Tapi kalau ikut, keturunan Fir'aun ini memang jahat. Daripada zaman Nabi Ibrahim yang anda sebut awal tadi, itu kira keturunan dia orang tahu. Ketika Fir'aun yang nak cuba memperkosa Sayyidatina Sarah, Allah gagalkan, Allah selamatkan Sarah. Bila Nabi Ibrahim tahu benda tu berlaku dekat Sarah, Fir'aun tu cuba nak mengapa-apakan Sarah, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala
melahirkan daripada sulbinya, daripada keturunannya, seorang yang akan mengganapkan kerajaan yang zalim ini. Maka Allah makbulkan di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Okey. Cerita panjang. Anda sebenarnya kalau cerita-cerita ni anda lebih suka relax, tenang-tenang, tak rasi-rasi kan. Tapi dia kata waktu kita tak cukup ni pasal anda nak tunjuk video lagi. Tak apalah, anda cubalah kerat-kerat mana yang boleh kerat, kita kerat. Itu tak campur iklan. Kalau campur iklan, subuh baru habis biasanya. Okey tuan-tuan semua. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala utuskan kepada Fir'aun. Dan tuan-tuan pun tahulah kisah Nabi Allah Musa ini. Macam mana aku nak start cerita ni? Anda punya perangai satu, anda tak suka ceramah kerat-kerat ni, aku tak suka. Tapi bila dah kerat-kerat, otak aku jadi dia punya laluan kisah tu dah terganggu Okey tuan-tuan, ginilah kita ambil start Fir'aun sembelih budak-budak tu. Okey. Tuan-tuan pun tahu bila satu hari Fir'aun ni bermimpi ada api besar yang masuk ke Mesir, membakar semua rumah-rumah bangsa Qibti kecuali rumah Bani Israel. Lalu Fir'aun tanya dekat bomoh-bomoh dia, apa maksud benda ni? Maka tukang tilik Fir'aun kata, maksud mimpi tuanku ini akan lahir di kalangan Bani Israel seorang yang akan menjatuhkan kerajaan tuanku. Maka Fir'aun ni bengang, diarah supaya sembelih semua anak-anak Bani Israel yang lelaki. Bila dia sembelih, menyebabkan Bani Israel ni kekurangan pekerja buruh kasar. Bani Israel zaman Fir'aun merupakan buruh kasar, mana kaum yang ditindas. Bani Israel mustad'afin atau mustad'afuna fil ard. Mereka ditindas seteruk-teruknya. Dioranglah jadi hamba yang buat piramid tu. Jadi bila Fir'aun bunuh baby-baby ni, menyebabkan Mesir tak ada pekerja pelapis. Sebab pekerja-pekerja ni semakin tua. Pelapis tak ada. Akhir Fir'aun pening kepala. Nak buat macam mana? Bermesyuarat sama menteri kabinet dia, Haman and the gang. Dia kata apa? Wahai Fir'aun, kita jangan sembelih setiap tahun kita buat selang. Contoh, tahun 2003 kita sembelih semua baby boy. 2004 tak payah sembelih, hidup sampai 2005. 2005 sembelih pula. 2006 tak payah, buat selang setahun macam tu supaya Bani Israel ada pelapis untuk menjadi buruh kasar. Maka tadi Allah Subhanahu wa taala, pada tahun yang Fir'aun tak sembelih baby boy itu, lahirnya abang kepada Nabi Musa, iaitu Nabi Harun. Okey, dan ketika Fir'aun menyembelih baby boy ini, lahirnya Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan Allah berfirman kepada mak Nabi Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Allah berfirman, dan kami mewahyukan kepada mak Nabi Musa, an ardi'ih, kau nyusukan baby kau ni sampai kenyang. Fa idza khifti alayhi, bila kau bimbang keselamatan anak engkau ni, sebab masa tu Fir'aun hantar special branch. Dia akan cek rumah ke rumah, mana-mana perempuan yang lahirkan baby boy akan disembelih. Maka Allah kata, fa idza khifti alaihi, bila kau rasa takut atas keselamatan anak engkau ni, fa alqihi fil yammi, letakkan, campakkan anak engkau dekat sungai Nil. Dan Allah pesan dua benda, wala takhafi wala tahzani, jangan takut dan jangan sedih. Maknanya apa tuan-tuan? Bila arahan Allah yang bagi, kita buat aja, jangan cakap banyak. Padahal kalau ikut logik akal, kau letak anak kau dekat sungai tu tak? Sungai Nil ni bukan macam sungai Kelang, bukan macam sungai Damansara. Sungai Nil ni tuan-tuan,
Kapal kontena boleh lalu. Besar bapak ni kapal kontena lah pula. Kapal kargo, kontena. Kapal kargo besar tu boleh lalu tuan-tuan. Besar gila sungai ni. Kalau kita naik jembatan, tengok kat bawah, ya Allah, seram macam laut. Allah kata apa? Fa'alqihi fil yami, letak anak kau dekat sungai, buang anak kau dekat sungai. Wala takhafi wala tahzani, sebab ini arahan aku. Sami'na wa ata'na. Kita kalau baca Quran, baca cerita ni jangan lalu macam tu aja. Biar faham. Bila itu arahan Allah, buat, jangan cakap banyak. Ini masalahnya, kita cakap banyak. Contoh macam apa? Biar dulu, sabar. Maka Allah kata, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Allah kata apa? Bila kau letak anak kau dekat sungai tu, la takhafi, jangan takut, jangan sedih. Inna, sesungguhnya kami, radduhu ilaiki, akan mengembalikan anak kau kepada engkau, wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikan dia seorang rasul. Mak Nabi Musa pun berserah pada Allah. Dia campak anaknya dekat sungai dalam kotak. Ringkas cerita, hanyut sampai ke istana Firaun, dan dikutip oleh faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum hazanan. Allah kata, maka dikutip oleh keluarga Firaun untuk apa? Untuk Allah Ta'ala memberikan rasa duka cita kepada geng-geng Firaun. Ni semua perancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala-galanya dalam ilmu Allah. Lalu jumpalah Nabi Allah Musa, dia orang kutip cerita tu panjang kan. Nabi Musa ni bila Asiyah bintu Muzahim, isteri Firaun, bila tengok Nabi Musa ni, dia sukalah. Dia kata dekat Firaun, qurratu ainin li walak. Wahai Abe tu Firaun lah, Abe Firaun, kita tak ada baby bear. Jadi baby ni baby kita tau, kita beli bear. Qurratu ainin li walak, permata hati saya dan abang. Apa kata Firaun? Tak adanya, kau seorang, aku tak ada kena-mengena. Maka Nabi kata apa? Kalaulah Firaun tu kata, na'am, qurratu ainin li walaki. Kalau Firaun kata, ya, baby ni permata hati aku dan kau juga, Firaun ada harapan mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia kena keras ni orang tua ni. Dia kata, tak ada, kau nak kau bela. Aku tak ada kena-mengena dengan budak ni. Tapi tuan-tuan semua, sekeras-keras Firaun, dia kalah juga dengan bini dia. Mengalah. Kalau ikut dia suruh sambalik, dia kata. Tapi bila Asia kata, Be, janganlah macam tu, Be, kita tak ada baby kan. Gitu. Jadi elah, kau jaga elok sikit budak ni. Itu nak bagi tahu tuan-tuan, sesado-sado suami dengan bini, dia akan kalah. Betul ke tak betul ni? Kau orang ni apa cerita senyap, macam mayat je aku ceramah ni. Kan? Okey tuan-tuan semua. Jadi nak bagi tahu, Firaun pun lembik tengkuk dengan bini dia, Asiyah bintu Muzahim. Nabi SAW sebut dalam hadis, kamula minar rijali kathirun walam yakmul minan nisa'i ila arba'ah. Yang sempurna di kalangan orang lelaki terlalu ramai, tetapi yang sempurna di kalangan perempuan hanya ada 4 orang. Asiyah bintu Muzahim, Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah 4 orang perempuan yang Nabi kata paling sempurna. Okey tuan-tuan semua, membesarlah Nabi Musa dekat istana Firaun, dan Allah Ta'ala pulangkan balik Nabi Musa ni dekat mak dia. Sebab apa? Sebab Nabi Musa ni dia tak boleh menyusu dengan mana-mana ibu susuan. Semua panggillah mak bidan ke mak lampir ke menyusu, semua reject belaka. Akhirnya dia melekat dengan mak dia juga. Kan Allah dah janji, inna radduhu ilaiki. Aku dah kata dah, letak budak tu, la takhafi wa la tahzani. Jangan kau bimbang, jangan kau takut. Inna radduhu ilaiki. Aku akan kembalikan kau kepada anak kau tu. Dan Allah la yukhliful mi'ad, takkan memungkiri janji. Sebab tu bila kita berpegang dengan agama Islam ni betul-betul, ikut betul-betul, selamat kita. Tapi kalau kita ikut selera kita, jahanam kita. Okey tuan-tuan semua, maka membesarlah Nabi Musa dekat istana Firaun.
Sehingga berlaku kes pergaduhan antara bangsa Kipti dengan seorang Bani Israel. Nabi Musa nak settle aja. Tetapi qadarallah wa ma syaa fa'al fawakazahu Musa faqada alaihi. Kan Nabi Musa ni dia punya kekuatan luar biasa tuan-tuan. Kalau orang gaduh-gaduh, dia buat gini. Apa gaduh ni? Dia buat gitu. Jatuh, meninggal terus. Jadi mamat bangsa Kipti yang kacau Bani Israel ni, Nabi Musa tolak, jatuh meninggal. Bila budak bangsa Kipti ni mati, viral dekat Mesir, dan akhirnya diorang dapat tahu yang bunuh budak ni Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun melarikan diri ke Madian dan akhirnya bertemu jodoh dengan anak Nabi Allah Shu'aib bernama Safura. Panjang cerita tu. Ni saya dah potong banyak ni. Sehinggalah setelah 10 tahun Nabi Allah Musa alaihi salam berkhidmat dengan Nabi Allah Shu'aib, dia pun nak balik semula ke kampungnya Mesir. Kan? Dalam perjalanan waktu malam nak balik ke Mesir, maka apa kata Nabi Musa? Inni anastu naran la'ali atikum minha biqabasin aw ajidu 'ala an-nari huda. Daripada jauh Nabi Musa nampak macam ada api dekat tengah-tengah padang pasir tu. Dia pun kata dekat anak bini dia, korang tunggu dekat sini, abang nak pergi tengok macam ada api kat sana untuk boleh memanaskan badan korang yang sejuk ni. Nabi Musa pun pergi dekat api tu, sampai dekat cahaya tu, Allah berfirman, ikhla'na alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwan izhab ila fir'auna innahu tagha. Kan Allah kata apa? Wahai Musa, kau sekarang berada di lembah Tuan, cabut kasut kau, lembah ini lembah yang suci, pergilah kau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampau. Ulama tafsir kata, ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam dapat arahan Allah pergi berdakwah kepada Fir'aun, bila Allah telah bagi arahan, Nabi Musa meneruskan perjalanan tanpa dikata kepada Allah, ya Allah, anak bini aku dekat belakang tu apa cerita? Dia tak tanya langsung, dia teruskan perjalanan dia dan dia serah anak bini dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Hajar dan Ismail di Makkah. Kan? Inni nazartu lak, apa Quran sebutkan tentang Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Okey. Maka Nabi Musa berdakwah dengan Fir'aun. Tuan-tuan pun tahulah cerita panjang tentang mukjizat Nabi Musa dengan Fir'aun, sehinggalah Allah Ta'ala mengarahkan kepada Nabi Musa supaya bawa Bani Israel lari ke Sinai. Sinai ni Mesir juga, bukan negara lain, masih dalam Mesir. Tapi nak ke padang pasir Sinai, kau kena merentas teluk laut, kan gini ni. Ini Mesir tau. Ni kerajaan Fir'aun kat belah ini. Besar kerajaan dia. Sini ada teluk, laut mati kat sana, ni teluk. Seberang sini padang pasir Sinai. Jadi diorang kena lalu macam tu. Maka pada malam yang dijanjikan, Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam berpakat dengan Bani Israel supaya melarikan diri ke arah Sinai. Dan Nabi Musa pesan, masa korang keluar nanti, bawa emas banyak-banyak. Ya, sebab Fir'aun, kebetulan malam tu tuan-tuan, malam tu Fir'aun ada buat konsert. Dan artis yang dijemput ialah Coldplay. Suka pula korang. Pahal suka. Ni aku tengok, ni aku tipu. Dia taklah jemput Coldplay. Tapi malam Bani Israel nak lari tu, memang Fir'aun buat pesta, buat konsert. Dan Fir'aun ini, dia akan suruh rakyat dia, termasuklah Bani Israel, kalau nak pergi konsert, kena pakai cantik-cantik, lawa-lawa, berhias dengan emas dan sebagainya. Emas tu nak ambil mana? Fir'aun bagi pinjam. Besok pulangkan balik. Jadi malam tu Bani Israel ambil sebanyak-banyak emas untuk mereka bawa lari, dan diorang pun lari. Lalu Fir'aun ni tak tahu cerita, main konsert lah. Jeng 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 aha aha, jeng 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 aha aha, jeng 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 aha aha, contohlah kan.
tengah-tengah syok tu datang intelijen bagi tahu, tuanku, wahai tuanku, ada apa? Bani Israel sedang melarikan diri. Elak lu, tuanku kata. Tak boleh tuanku, kita kena kejar ni. Elak lu. Malam masih muda, asal kau duduk macam tak buat apa. Elak lu, dia kata. Habis tu tuanku nak kejar bila? Apa kata Fir'aun? Kita tunggu sehingga ayam berkokok, baru kita kejar. Dia pun layan. Layan lah. Malam tu kau tertongeng terbalik semua. Macam orang, yelah, aku kadang-kadang fikir. Gaza berperang, meletup, orang kena bunuh hancur. Kau boleh melantak buat maksiat memang. La hawla wa la quwwata illa billah. Qatalahumullah. Yang menjemput, yang bagi permit, yang bagi semuanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kau akan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Negara Qatar, tuan-tuan, sanggup batalkan hari kemerdekaan dia orang semata-mata tak sampai hati melihat apa yang berlaku di Palestin. Nak sambut hari kebangsaan, ni majlis rasmi kerajaan tahu. Batal. Sebab apa? Kerana bersimpati dengan nasib yang berlaku di Gaza, Palestin. Kita siap. Allah. Kita orang beriman kalau tak marah, tuan-tuan, dibimbangi tak diiman. Dan bahaya tau benda macam ni. Jadi sebelum saya bertukar jadi Incredible Hulk, biar kita dengar azan, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam bawa Bani Israel ni menuju ke Sinai, dan Fir'aun pun kejar, dan berlakulah apa yang berlaku kan. Nabi Allah Musa seberang lautan tersebut, dan akhirnya Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun laknatullah. Okey, Bani Israel mula buat perangai bila? Dia sebenarnya diorang mula start buat perangai ketika Nabi Musa sampai dekat laut tu, dia dah buat perangai. Nabi Musa kata, arahan Allah kata berhenti dekat laut ini. Apa kata Bani Israel? Inna la mudrakun. Dia kata, wahai Musa, kau nak bawa kita ke mana? Kita nak kena tangkap, tahu tak? Fir'aun dah dekat dah. Apa kata Nabi Allah Musa? Kalla inna rabbi sayahdin. Tidak, demi sesungguhnya Tuhanku akan beri petunjuk kepadaku. Allah kata dekat sini. Bani saya tak puas hati. Kau nak bawa ke mana, Musa? Diorang desak. Nabi Musa sabar je dengan perangai Bani Israel ni. Sehinggalah Allah Ta'ala bagi arahan supaya pukul tongkatnya dekat laut, dan laut terbelah, dan mereka selamat menyeberang ke padang pasir Sinai. Bila dah sampai dekat sana, apa kata Bani Israel? Wahai Musa, confirm ke Fir'aun tu dah mati? Kau tak percaya, kau tak nampak dah terlingkup, laut dah telan semua-semua tu. Kita orang tak percaya. Kau tengok perangai dia orang ni, aku tak boleh Bani Israel aku bengang, kau tahu tak? Ana bila cerita pasal Bani Israel, tuan-tuan, boleh naik darah, kau tahu tak? Tinggi aku punya darah, jadi tekanan darah tu. Sakit hati perangai dia orang ni. Maka Allah Ta'ala berfirman, al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan. Pada hari ini kami menyelamatkan badan Fir'aun, makna ditimbulkan semula, dihanyutkan, supaya menjadi bukti kepada umat-umat yang terkemudian. Dan sampai sekarang mayat Fir'aun, orang tu kutuk ni, masih ada. Dekat mana? Dekat dalam museum Mesir. Kalau tuan-tuan pergi museum Mesir, tuan-tuan, museum Mesir ni tiap-tiap hari manusia ramai gila, beribu pelancong datang setiap hari. Nak masuk kena bayar. Lepas tu nak masuk dalam bilik Fir'aun yang kena tenggelam ni, kena bayar. Lepas tu nak ambil gambar dia, kena bayar lagi. Memang kena power je. Fir'aun ni hidup menyusahkan orang, dah mati pun menyusahkan orang. Okey tuan-tuan semua. Bila sampai kat Sinai, Bani saya kata apa? Diorang masuk satu kampung, ada orang kampung ni sembah berhala. Dia kata kepada dekat Nabi Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, kami nak kau buatkan kami Tuhan macam Tuhan diorang, berhala. Nabi Musa kata, la Allah, kan. Dia nak sembah berhala. Kalau tak nampak Tuhan kami, kita tak puas hati. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Allah Musa untuk bermunajat di bukit Turus Saina selama 30 hari untuk menerima Taurat.
Nabi Musa sebelum naik pesan dekat abang dia Harun, Harun tolong jaga Bani Israel elok-elok sepanjang aku tak ada. Jangan biarkan dia orang buat perangai. Baiklah, aku akan jaga. Nabi Musa pun duduk dah atas bukit Tur Saina bermunajat selama 30 hari. Masuk hari yang ke-30, Nabi Allah Musa bersugi, bersiwak. Maka Allah kata, ya Musa, li'annaka qad ghayyarta raihata famika, kerana engkau telah mengubah bau mulut engkau, kau puasa, tapi kau dah bersugi, kau dah mengubah bau mulut engkau, aku tambah lagi 10 hari, 40 hari. Masuk hari yang ke-30, Nabi Musa tak turun. Apa kata Bani Israel? Apa cerita Musa tu? Kata 30 hari tak turun-turun. Nabi apa macam ni? Kita buat Tuhan tinggal lambat sangat. Oh, dia pun kumpulkan emas-emas yang diorang rembat daripada Firaun itu, buat patung emas lembu. Itulah ceritanya. Nabi Harun ni dah tegur, dah cakap, buat pekak Bani Israel, kau jangan nak masuk campur, kau senyap boleh tak? Kan? Nabi Harun orangnya lembut, tuan-tuan. Cukup 40 hari Nabi Musa ni turun daripada bukit Tur Saina. Hati dia seronok, bawa Taurat nak bagi tahu dekat Bani Israel. Tiba-tiba sampai kat bawah, tengok-tengok diorang sembah lembu. Mau tak mengamuknya dia. Kalau aku sepak dah diorang ni. Marahlah Nabi Musa. Kau orang ni buat apa? Kan? Dia cari Nabi Harun. Dia tarik janggut. Nabi Harun kata, jangan buat macam ni dekat aku Musa. Aku tak boleh buat apa Musa. Dia ringkaskan cerita. Maka Allah Ta'ala mengarahkan kepada Nabi Allah Musa, untuk aku terima taubat Bani Israel yang sembah patung lembu ni, kena dibunuh puak-puak yang sembah patung lembu. Maka dibunuh pada hari tersebut seramai 70,000 orang. Mampui. Lepas tu apa kata Bani Israel? Wahai Musa, kau kata kau dengar suara Tuhan kan? Kita orang nak dengar boleh tak? Kalau tak dengar kita tak puas hati. Pula dah. Maka Allah kata, wahai Musa, kau pilih 70 orang yang terbaik di kalangan Bani Israel, bawa atas bukit Tur Sinai. Dia akan dengar. Dia pun naik. Dan mereka dengar suara Allah Ta'ala. Dan dia orang dengar bukan dengar dengan telinga. Macam mana dengar? Wallahu a'lam. Sebab apa? Sebab suara Allah tidak menyerupai suara kita. Suara kita dengar dengan telinga. Suara Allah, laisa kamithlihi syai'un mukhalafatuhu lil hawadith. Tidak menyerupai. Dengar macam mana? Wallahu a'lam. Bila Bani Israel dah dengar suara Allah, dia kata apa? Qalu inna lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, kita dengar dah suara, tapi kami takkan beriman sehingga kami tengok Allah depan mata. Pula dah. Padahal yang dipilih terbaik, 70 ni kena paling baik tu, betul paling baik. Tapi dia je perangai hawa betul. Maka Allah Ta'ala fa'akhazatkumus sa'iqatu. Maka Allah sambar mereka dengan kilat. Padam, meletup rentung. Mampus belaka 70 orang. Ada setengah ulama tafsir kata, dengan Nabi-Nabi Musa habis mati sekali. Bani Israel ni dia punya jahat, dia punya spoil. Nabi Musa pun kena sekali, tuan-tuan. Lalu Allah Ta'ala hidupkan balik, menerima taubat mereka. Turunlah mereka daripada bukit Tur Saina, turun. Muka gentung ni terbakar ni. Turun kan. Maka Bani Israel buat perangai. Kan surah Baqarah tu kan, yang panjang cerita tu. Cerita ni panjang, tuan-tuan, panjang ceritanya. Sehinggalah saya ringkas. Sampailah Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, wahai Musa, bagi tahu dekat Bani Israel, bersiap sedia, kamu akan pulang kepada Ardul Muqaddasata allati kataballahu lakum. Pulang ke bumi suci yang Allah Ta'ala tulis untuk kamu, itulah Palestin. Sampai masa korang kena balik ke tempat asal atuk nenek moyang kau, Nabi Allah Ibrahim, Yaqub, Ishaq yang ada kat sana. Tetapi dengan syarat, nak masuk ke Palestin, korang kena berjihad. Bani Israel, tuan-tuan, bila dengar jihad, dia kata apa dekat Nabi Musa? Inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Fa'in yakhruju minha fa'inna dakhilun. Wahai Musa, kami takkan masuk ke Palestin sehingga pemerintah yang zalim, yang jahat, yang brutal yang ada dekat Palestin masa tu, diorang nak masuk, diorang kena berjihad tau. Sebab dalam Palestin masa tu ada pemerintah yang zalim, yang brutal. Bani saya tak berani. Kami takkan masuk sehingga dia keluar daripada Palestin. Kalau diorang keluar, baru kami masuk. Maka Nabi Musa kata, Allah suruh korang masuk. Allah suruh pergi perang. Pergi perang. Allah akan kurniakan kepada kamu kemenangan.
Bani Israel kata tak nak. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, kalau kau nak perang, kau pergi dengan Tuhan kau. Kita orang tak nak pergi. Kau tengok dia jawab punya kurang ajak. Kan, kau pergi, kau ajak Allah. Kita orang tak nak pergi. Maka Nabi Musa pun berdoa pada Allah. Ya Allah, la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin. Ya Allah, aku tak mampu ya Allah nak miliki bani saya yang keras kepala ni. Aku boleh pegang abang aku Harun aja. Ya Allah, bezakan kami dengan orang-orang yang fasik. Maka Allah berfirman, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Maka Allah Ta'ala hukum Bani Israel disesatkan dekat padang pasir itu selama 40 tahun, diharamkan masuk ke Palestin. 40 tahun sesat. Tak lihat ke mana, sesat dah. Bila sesat tuan-tuan, makanan tak ada, apa tak ada. Dia orang kata, Musa dah sesat, makanan tak ada. Doalah dekat Tuhan, bagi turun makanan. Nabi Musa pun doa, ya Allah, kesianlah kepada Israel, turunkanlah makanan. Allah pun turunkan, wa anzalna alaikumul al-manna was-salwa, kan. Al-man, sejenis manisan, warna putih macam salji, sejuk, sedap, manis. Dan burung salwa. Salwa ni nama burung, bukan nama awek. Burung. Bukan burung korang, burung lah, burung. Burung turun dah siap masak. Makan aja. Maka makanlah Bani Israel. Sehari, 2 hari, 3 hari. Apa kata Bani Israel? Musa, tak ada menu lain ke? Bosan lah. Wah ngajar kata dia ni. Kan? Aku bengang kau. Kalau aku baca kisah Bani Israel, aku bengang, kau jadi stres tau. Macam mana? Nak tak nak kena cerita jugalah. Tuan-tuan semua. Akhirnya, cerita tu panjang. Tuan-tuan tahu tak? Punya kepala keras dia Bani Israel. Degilnya diorang sampai Nabi Musa akhirnya meninggal dunia sebelum sempat masuk ke Palestin. Nabi Harun meninggal, Nabi Musa meninggal. Lalu Allah Ta'ala pun gantikan dengan Nabi Allah Yusha bin Nun alaihi salam. Dekat dah ni. Dekat padu dah ni. Ya, digantikan Nabi Allah Yusha bin Nun alaihi salam. Lalu Bani Israel ini tuan-tuan, setelah generasi demi generasi, ada yang bagus, yang bertaubat, dan diorang kata dekat Nabi Yusha, wahai Nabi Yusha, kami dah berazam nak masuk berperang untuk masuk ke Palestin. Maka Nabi Yusha pun kumpulkan tentera-tenteranya, direkaskan cerita, diorang pun pergi perang dan berjaya. Setelah 6 bulan diorang kepung Baitul Maqdis ataupun Baitul Maqdis, dan akhirnya diorang pun berjaya menawan dan nak masuk. Bila nak masuk, Allah berfirman, wadkhulul baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Wahai Bani Israel, bila korang nak masuk ke Palestin, korang kena buat 2 perkara. Pertama apa dia? Masuk dalam keadaan rukuk. Tunduk macam tu. Tanda apa? Tanda bersyukur pada Allah. Berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Kemenangan ini kurniaan Allah. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan kecuali daripada Allah. Itu satu. Masuk rukuk. Wa qulu hittatun. Dan bila masuk nanti korang sebut perkataan hittah. Hittah ay ighfir lana dhunubana. Ampunkan dosa kami. Ampunkan dosa kami. Bila Nabi Yusha kata macam tu dekat Bani Israel, apa Bani Israel buat tuan-tuan? Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Fa'anzalna 'ala alladhina zalamu rijzan minas sama bima kanu yafsukun. Apa kata Bani Israel? Kita orang tak nak masuk rukuk, kita orang nak masuk mengesot. Macam kau duduk ni kan, dia mengesot. Menganjing kau, tahu aku geram. Menganjing kau. Dah lah mengesot. Lepas tu Allah kata hittah, dia tambah 1 huruf nun. Hintatun. Hintatun. Hintah mana apa? Hintah mana? Gandum. Gandum. Kepala otak kau orang. Allah kata hittah dengan mana ighfir lana. Ampunkan kami. Ampunkan kami. Tapi dia tukar dengan 1 huruf. Hintatun. Gandum. Gandum. Maka Allah Ta'ala buat apa kat Bani Israel? Allah turunkan bala. Turunkan wabak penyakit taun. Pada hari tersebut seramai 40,000 Bani Israel mati. Dah mati baru nak sedar doa ni. Akhirnya masuklah dekat Baitul Maqdis. Elok aman damai. Lepas habis Nabi Yusha bin Nun diganti oleh, ada kata Kalib.
ada kata Nabi Hizqil, generasi demi generasi demi generasi Bani Israel buat perangai balik. Aduh letih bang, panjang cerita dia. Masa tak cukup dah ni. Kan? Okey, saya rekas. Akhirnya diorang bunuh mana-mana nabi yang dia tak puas hati. Antara nabi yang dia bunuh Nabi Irmia, Nabi Sya'ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihi wassalatu wassalam. Habis dia bunuh belaka. Tak puas hati bunuh, tak puas hati bunuh. Waktu tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok kenapa Zionis laknatullah ni, diorang boleh bom hospital, dia bom sekolah, dia bom masjid, dia bom orang ramai. Kenapa dia boleh buat macam tu? Sebab rekod tok nenek diorang dulu memang kaki bunuh. Dia bunuh para nabi. Kalau nabi itu yang Allah pilih, diorang berani bunuh. Kalau setakat orang kampung tak ada hal lah, dia kata. Ada benda lah. Ana tahulah, ana pernah jumpa dengan puak-puak Israel laknatullah ni tuan-tuan. Masa dekat border Jordan dengan Israel, nak masuk ke Baitul Maqdis masa tu. Tapi ada sebab problem dekat rombongan kita orang ni, ada seorang ahli rombongan kita orang ni, dia pernah pergi konvoi Marvi Marmara. Kan yang Turki buat dulu, hantar bantuan dekat Gaza melalui jalan laut, turun komando, tembak orang dalam tu mati kan. Jadi ada salah seorang anggota rombongan kami ada dalam kapal tu. Jadi Israel cek list nama dia ada, kita orang semua ditahan. Masa itulah aku tengok muka Yahudi, sombong bang. Serius aku cakap. Tapi aku pelik, ada Melayu kata, Ustaz, Yahudi baik tau, pada otak kau baik. Dia punya bengis, dia tengok muka kita ni macam cipan, kau tahu tak? Teruk gila. Memang hawa. Sorry, aku memang bengang dengan Israel tuan-tuan. Okey. Dia bunuh Nabi Irmia, Nabi Sya'ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan diorang cuba nak bunuh Nabi Isa alaihi salam. Allah berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum bal rufi'a ilaihi." Kan Allah Taala selamatkan Nabi Isa. Dan diorang juga pernah nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila cerita ni, kalau aku cerita panjang pula. Biarlah dulu tuan-tuan. Sehinggalah pada hari ini berlakulah apa berlaku. Okey. Anda saja cerita ni kenapa? Supaya tuan-tuan faham, inilah bangsa yang Allah laknat dalam Al-Quran. Jahat dia punya, bukan jahat kita Melayu jahat juga tuan-tuan. Tapi diorang jahat. Tak tahu nak kata. Okey tuan-tuan. Macam mana Ustaz nak pasang video ni? Tak sedap tekankan meletup Kalau macam ni gambar ni. Dah keluar dah? Oh dah keluar dah. Itu je? Itu je. Oh gitu je. Nak play video beritahu saya start. Oh alright. Okey, ringkasan inilah seorang ulama bernama Muhammad Izzuddin Abdul Qadir Al-Qassam. Lahir tahun 1882. Berasal daripada Syria, Laziqiyah, utara Syria. Seorang ulama bermazhab, kalau Laziqiyah, zaman saya belajar Syria dulu, kawan-kawan saya daripada Laziqiyah itu ramai bermazhab Hanafi. Akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syekhut Tariq Syadziliyah, merupakan tok guru kepada tariqah Syadziliyah. Waktu tuan-tuan kena ingat, orang nak pergi berjihad ni mesti amalan dia kuat, zikrullah dia kuat. Dia tak boleh sembang kari macam aku ni, kau tahu tak? Sembang popau, jom pergi jihad. Jangan cakap banyak kau, bersepah kau balik lari nanti. Orang nak berjihad, zikir tak tinggal. Tuan-tuan baca sejarah, Salahuddin Al-Ayyubi ada tariqah dia. Sultan Muhammad Al-Fatih ada tariqah dia. Al-Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna, pengasas Al-Ikhwanul Muslimun, Syadziliyah. Al-Syekh Abdul Qadir Izzuddin Al-Qassam, Syadziliyah. Umarul Mukhtar, Syadziliyah. Dan ramai lagi ulama-ulama yang berjuang berjihad menentang penjajah. Orangnya akidahnya cantik, fahaman Ahlussunnah wal Jamaah solid 100%. Tuan-tuan baca sejarah, tuan-tuan takkan jumpa minal futuhatil islamiyati, pembukaan Islam ini yang dibuat melalui selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Takkan kau jumpa. Semua mesti solid Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sejarah. Okey. Dan beliau berjihad di Syria pada tahun 1920 apabila Syria dijajah oleh Perancis. Dia ni duit tak ada tuan-tuan. Dia sanggup jual rumah dia dan dia beli senjata secara seludup untuk diberi kepada para mujahidin
berjuang berjihad. Kalau ikut cerita orang Gaza, orang Palestin, dia kata apa? Tahun 1920 tu, orang Gaza, orang Palestin tak reti nak menggunakan senjata. Syekh Izzuddin Al-Qassam, dialah yang mengajar orang Palestin bagaimana untuk menggunakan senjata. Dia sanggup jual rumah dia semata-mata nak berjihad fi sabilillah. Tuan-tuan bayang, kita pada hari ini dunia Arab kaya gila, duit banyak, berbilion-bilion. Bila Israel hancurkan Gaza, apa pun tak buat. La haula wala quwwata illa billah. Okey. Sehinggalah beliau membentuk pasukan mujahidin yang kecil, perang, dan pada pertengahan tahun 1930-an begitu, beliau hijrah ke Palestin, di Haifa, Palestin. Apabila beliau mendapat maklumat Palestin mula dibanjiri oleh orang-orang Yahudi, dia sanggup tinggal tanah air dia, padahal dia berjihad masa tu menentang Perancis. Bila dengar Yahudi masuk Palestin, diarahkan para mujahidin supaya pergi ke Palestin untuk berjihad di Palestin. Dan akhirnya pada tahun 1935 beliau dikepung oleh tentera British dengan kereta kebalnya, kereta tanknya, helikopternya. Serang dia sampai 3 orang sahaja, 3 orang mujahidin, dan akhirnya beliau gugur syahid rahimahullah. Inilah ulama dengan namanya pada hari tuan-tuan disemadikan pada pasukan yang paling digeruni oleh Amerika dan Israel laknatullah, itulah Brigade Al-Qassam. Tapi Masya Allah tuan-tuan, nama dia tu padu, Al-Qassam. Qassam dengan mana apa? Sumpah kan? Qassam, sumpah nama dia. Masya Allah lah, yang padu lah tuan-tuan. Tuan-tuan faham ke aku cakap apa ni? Macam tak ada perasaan je aku tengok. Okey, kita tengok gambar-gambar dulu. Okey, patut gambar-gambar nanti kita tengok video Okey, ini antara bangkai-bangkai tentera Zionis yang berjaya dibunuh oleh tentera Al-Qassam. Ini dalam berita Al Jazeera, dia kata apa? Dia kata Kementerian Pertahanan Israel, diorang mula protes. Sebab apa dia kata? Mi'at satratil waqiyah allati wasal al junud tubayyin annaha ghaira muqawam lil aslihah. Dia kata apa? Jaket kalis peluru yang dipakai oleh tentera Zionis Israel rupa-rupanya tak kalis peluru, tembus juga, dia kata. Dia tak puas hati. Kan? Ni nak kata apa? Dah kau memang penakut, keturunan kau keturunan penakut. Ni ucapan Syekh Izzuddin Al-Qassam. Panjanglah ceritanya, saya ringkaskan. Dia kata apa? Dia kata, aku belajar akidah 20 tahun. Lepas tu aku mengajar akidah 20 tahun. Ketika diisytiharkan jihad, aku pergi, dia kata. Tiba-tiba aku dengar bunyi bom jatuh, bunyi machine gun, aku rasa takut, aku bimbang, aku balik, dia kata, tak berani pergi perang. Sehinggalah malam tu aku bangkit malam, aku bermunajat pada Allah, aku minta ampun pada Allah, minta ampun pada Allah. Sehinggalah Allah Ta'ala bersihkan hati aku, lalu aku pun ada keberanian untuk berjihad. Jadi jihad ni bukan sembang-sembang, kau tahu. Main ke? Sebab apa? Balasannya syurga. Dan kalau kita lari daripada medan perang, tersenarai di kalangan orang yang buat dosa besar. Kan? Sab'un minal mubiqat. 7 dosa besar. Salah satu apa dia? Al-firaru yawma zahfi, melarikan diri daripada medan perang. Boleh nak lari pada medan perang dengan 2 sebab. Illa mutaharifan likitalin atau mutahayyizan ila fi'atin. Sama ada nak susun strategi baru, kita berundur, ataupun nak minta bantuan tambahan para mujahidin. Itu je dibenarkan berundur. Tapi kalau kau berundur, nyuruk dalam lemari rumah kau, masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Okey, ini bukan terbaru semalam. Yang tadi saya tengok dah cecah, kalau tak salah ana 275 mudarraat wa aliyat. Kereta kebal Israel, jentera berat 275 dah dibom, dibarai, dihancurkan oleh tentera Al-Qassam. Takbir! Semangatlah sikit korang ni, cerita perang tak takbir apa barang. Dan tuan-tuan tahu,
Subhanallah, bagaimana kereta kebal Merkava ni paling canggih di dunia. Dia melalui 4 kali upgrade. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, keempat paling padu, paling canggih di dunia. Harga sebiji 7 juta USD. 7 juta kau tahu. Kau bayang kalau dah meletup sampai beratus-ratus, tak muflis Israel. Yang padu lah. Yang letupkan ni pakai roket Al-Yasin yang kosnya $200. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Kajian mengatakan apa dia? Bom yang dijatuhkan dekat Gaza bersamaan dengan 3 bom atom, tuan-tuan. Okey, ini antara peralatan tentera yang berjaya tentera Al-Qassam rampas daripada tentera Zionis. Ya, bila dia tembak apa semua, jadi tentera Zionis ni tinggalkan barang-barang, lari bersepah. Ini antara yang Mujahidin Al-Qassam rampas. Ini antaranya bom tangan. Ni baju uniform tentera Zionis yang dah terbakar. Kena bom mau tak terbakarnya. Okey, ni tahun 1933. Government of Palestine. 1933 Yahudi nak masuk Palestin kena pakai visa. Tapi kerana kelalaian umat Islam, permasalahan dalaman umat Islam, tak bersatunya orang Islam, akhirnya tanah kau digampas oleh penjajah. Hina, na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita jangan main-main puak-puak kafir buat kerja senyap-senyap aja. Jangan. Allah dah sebut dalam Al-Quran. Kalau tak ambil iktibar agak tak tahu nak kata apa. La hawla wa la quwwata illa billah. Okey, kita tengok dulu video yang antara terawal kot. Saya tak ingat tak. Okeylah, ini antara terawal. Kalau mungkin tuan-tuan pernah tengok ke macam mana. Ni video Ustaz macam mana? Tidak dia nak bagi suara ni. Oh. Okey. Anda try. Okey. Nah, itu pegang ni. Pegang. Bagi ke dekat tu. Ini. Ni viral tuan-tuan. Jentera ni berharga 1.4 juta USD. Dibakar dengan lighter berharga RM1.70.
Ni tak jelas. Cepatkan, tak jelas. Ya, ini serangan dekat hospital oleh tentera Zionis. Lepas. Ni paling padu lah. Sebab tu diorang kata tentera paling berani dalam dunia Al-Qassam. Dah lah pergi perang pakai singlet je. Pakai singlet, sweater shoot, pakai kasut sport, helmet tak ada, apa tak ada, pergi letak bom jangka dekat kereta kebal orang. Memang padu. Nangis komando Amerika tengok nangis bang. Tu dia lekat bom. Okey, tuan-tuan tengok ni ada dalam 3-4 ekor tentera Zionis. Al-Qassam attack diorang daripada jauh, mampus belaka. Ini Al-Qassam pasang pedut api dekat laluan tentera Zionis. Tengok
pakai seluar straight shoot. Dalam rumah tu ada tentera Zionis. Allahu Akbar. Habbatul hari. Habbatul bismillah. Ini sniper Al-Qassam. Tadi dua ekor mati, tambah lagi 2 ekor. Okey, ni kapal pula, kereta tank yang dah jadi besi buruk lah. Dia akan dihantar dekat kedai besi buruk timbang kilo ni. Dia tembak satu bangunan tu, ada 3 orang sniper tentera Zionis. Ni tadi. Ni pun berani dia pergi lekat gitu bom kat kereta orang.
Dalam bangunan ni ada tentera Israel, jadi ada 3 orang mujahidin buat serangan hendap dan diorang tembak dengan RPG dekat dalam bangunan ni. Ni yang kita tunjuk tadi, koleksi pakaian tentera Zionis. Hebat budak ni anak tak pasti siapa yang mati, mungkin adik-adik dia. Jadi bila ada abang dia ataupun adik dia menangis, budak pun dia kata, jangan nangis, jangan nangis, doakan. Dia dah jumpa abah kita dah masuk syurga dah. Jangan nangis. Kuat semangat dia orang ni. Okey, ni wakil Muslim Care Malaysia yang kena bom baru-baru ni. Saya sekarang bagus. Alhamdulillah. Despite the problems, despite massacres, despite the pain, Allah stay steadfast. Sana sekarang tak ada abuse, jadi jahit semua hidup-hidup ke. Our greetings, our brothers and sisters. Kita saudara di Malaysia. We will never surrender. We will get victory. You're okay. Don't worry. Inshallah, hours from now, I'll be out investigating your aid. Alhamdulillah, insyaAllah, Alhamdulillah. Yesterday the Israeli army has launched a military attack offensive against the people of the Gaza Strip, and they have targeted everything. They have targeted people, ambulances, houses, residential towers, and mosques, as you can see. Seluruh dunia telah digemparkan dengan peperangan, penggabungan, pembunuhan beramai-ramai yang berlaku di Hindu Gaza pada hari. Mereka mengebom semuanya, rumah orang awam, hospital, masjid, sekolah-sekolah, tanpa mengira kanak-kanak, orang tua, wanita, keseluruhan dibunuh dengan kejam oleh bangsa terlaknat Indonesia tersebut. Dan masyarakat antarabangsa membukakan mata, membukakan telinga, akan mereka jadi ada perasaan dengan apa yang berlaku di Gaza pada hari ini. Jumlah bom yang dijatuhkan ke atas Gaza melebihi jumlah bom yang dikumpulkan di Afghanistan selama hampir setahun. Bayangkan bagaimana keadaan mereka. The Palestinians here are sacrificing their soul, their blood, their properties, and everything they have. The least thing to do for them is to raise awareness and to tell people about what is happening here. To be our own tongues and ambassadors to talk about the many massacres, genocide and bloodshed, and to collect as much donations as possible to be given to the needy people.
Yes, the Israeli leaders have announced that they will send the Palestinians back to the school, and they have already done this. This is how we prepare food for the Jewish people. We will lay the tent of wood and fire. Malaysia is still on the ground, trying to provide as much aid as possible to the struggling people in these areas. There are thousands of people who are in a very bad need. For any kind of food, our Prophet Muhammad says, Sadaqah. Sadaqah does not decrease the money of a Muslim, nor his wealth. So this is a call upon everyone to donate as much as possible, so that you would help the people who are protected in the first Qibla, which is Al-Aqsa Mubarak, on your behalf. Jadi ambillah kesempatan yang ada ini saudara kita digunakan oleh Allah Taala akan nikmat Allah ini. Dan kita mendapatkan keperluan utama peralatan. Okey, ada lagi 2 video last sebelum saya tutup ni. Okey, pertama kali kita dengar, kita doakanlah, kita aminkan doa mujahidin ini. Allahumma inna nas'aluka ya Allah. Amin. Hadir asrana nasrana. Amin. Tawdahum ila diyaril muslimin. Amin. Wa anta ja'alna minhum lil fathi wan nasril mubin. Amin. Allahumma ista'milna wa la tastabdilna. Amin. Rabbana afrigh alayna sabra. Amin. ونبئ أقدامنا آمين. وانصرنا على القوم الكافرين. Amin. Okey, video last sekali kita dengarlah lagu Jihad daripada Al-Qassam. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi sekali itulah pertemuan kita untuk malam ni. Cuma ada 3 pesanan terakhir saya untuk saudara kita di Gaza. Yang pertama, doa. Jangan tinggal doa. Tuan-tuan letih macam mana pun, doa untuk umat Islam di Palestin. Seteruk-teruk kita dekat sini tak perang pun, takkan doa 1-2 perkataan pun nak berkira. Doa, Allahumma unsur ikhwanana fi Palestin, unsur ikhwanana fi Gaza, unsurhum ala aduhim ya rabbal alamin. Pendek je doa. Yang kedua, menderma. Jangan langsung tak menderma. Ini peluang. Nabi sebut dalam hadis, man jahada ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang menyediakan kelengkapan untuk orang-orang yang berjihad, dia juga berjihad. Allah bagi kita pahala jihad sama dengan orang di Palestin, hanya dengan infak. Tiba-tiba kita tak guna peluang tu, mati lagi bagus dah tuan-tuan. Mengambilkan boreh je. Jadi saya ada bawa tabung dekat situ. Jangan bawa tak nampak pula nanti. Yang ketiga, boycott. Boycott ni kena buat betul-betul tuan-tuan. Don't play-play. Jadi saya cadangkan tuan-tuan, nanti tuan-tuan nak beli barang, tuan-tuan buka web ni, BDNAASH. Bagus ni. Buka kat Google, jumpa. Ni ada tempat kosong ni, type aja. Apa benda kau nak kau type, confirm keluar produk Yahudi. Confirm keluar wajibul gunah keluar tuan-tuan. Tak percaya? Aku test. Apa nak kau?
Nestle. Marah orang kat aku orang. Bukan masalah marah, ini masalah sensitivity. Terus keluar. Ni Nestle, Nestle Coffee Mate, apa benda ada juga berlambak Jadi bila kita tengok dia akan keluar nanti, dia kata apa? Hadhihi syarikah tad'am al-ihtilal al-israeli. Syarikat ini support Israel. Jadi kita kalau beli barang, bawa benda ni tengok, anak alhamdulillah buat kali pertama anak berjaya beli barang dapur tanpa ada satu pun produk lahanat Zionis ni. Alhamdulillah tuan-tuan. Jumpa rat, tengok lu. Anak-anak yang kecil-kecil, dia suka makan aiskrim. Dia pegang aiskrim, abah, Yahudi tak abah? Cik lu, Yahudi lagi dia kata. Dah semua Yahudi belaka. Tapi alhamdulillah lah kita didik anak kita, dia reti. Kalau dia terbeli, dia kata, bah berdosa tak bah. Dia akan risau susah hati. Jadi tuan-tuan, buka web ni, type, insya-Allah keluar. Jadi itulah usaha kita untuk membantu umat Islam di Palestin. Dan banyak-banyakkan berdoa, kita dah berada di akhir zaman. Tunggu kalau tuan-tuan panjang umur orang rezeki, kita akan melihat kemunculan Al-Imamul Mahdi. Tu je nak beritahu. Kalau panjang umur. Sebab Nabi sebut dalam hadis kan tentang peperangan dekat Palestin ni, sikit ni last call ni, betul-betul last call ni. Nabi kata la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin al-haq wa hum ala aduhim qahirin. Qalu aynahum ya Rasulullah? Qal hum fi Baitul Maqdis wa fi aknafi Baitul Maqdis. Nabi kata akan sentiasa ada satu kumpulan di kalangan umatku yang Allah berikan kemenangan kepada mereka di atas musuh-musuh mereka dan mereka takkan dikalahkan sehingga datang ketentuan Allah kepada mereka. Maka para sahabat bertanya, di manakah mereka ya Rasulullah? Nabi kata hum fi Baitul Maqdis. Mereka berada di Baitul Maqdis wa fi aknafi Baitul Maqdis, dan berada di pinggiran kota Baitul Maqdis. Yang kita nampak sekarang ialah Al-Qassam. Tuan-tuan, doakan semoga Allah Taala berikan kekuatan kepada mereka untuk terus berjihad, dan kita di sini bantu mereka dengan derma, doa dan juga boikot. Sekian daripada ana, minta maaf kok terkasar bahasa, tersmackdown dan sebagainya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.